Salam sejahtera tonton dan perempuan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari utara Semenanjung Malaysia, yaitu Bukit Mertajam. Dan sekarang saya tinggal di Kluang Johor. Oke, jadi selamat menyertai program saya, di mana saya sekarang sedang memuat naik video-video saya, pengajaran saya, buku ini, buku yang telah saya terbitkan pada tahun 2021. So sekarang yang kamu sedang menonton ialah latihan dari buku saya yang kedua. Jadi buku saya yang kedua ini dalam bentuk dui bahasa. Artinya penerangan dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Melayu, supaya senang sedikit untuk kita memahami penerangan nota-nota. Oke, tetapi latihan memang tidak ada dalam bahasa Melayu, sebab ini latihan mesti buat dalam bahasa Inggris. Oke, so hari ini kita sudah sampai ke conjunctions. Conjunctions seperti and, but, also, because. Semua perkataan ini dipanggil conjunctions, ataupun dalam bahasa Melayu, dalam tata bahasa kita panggilnya kata hubung, di mana kita menggunakan perkataan ini untuk menghubung dua ayat. Jadi jawaban kita, penulisan kita akan ditingkatkan tahapnya, tarafnya, sebab ayatnya cukup panjang. Jadi dia datang dari dua ayat yang pendek. Waktu kita selitkan kata hubung, ia menjadi ayat yang panjang. Oke, so saya terus ke latihan 1, exercise 1. Kita mesti isi tempat-tempat kosong dengan dua perkataan, satu daripadanya. And artinya dan, but artinya tetapi. Jadi kita tahu kalau ia datang dari kategori atau kumpulan yang sama, kita gunakan and. Tetapi kalau ia berbeza ataupun ia mempunyai arti yang berlawan, atau bertentangan, maka kita gunakan but, tetapi. So number 1, Madam Wong has two sons, a daughter. Dia mempunyai 2 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Bukan tetapi, sama kategori. Oke, jadi jawabannya ialah N. Encik Kamal is rich, Pak Mail is poor. Seorang kaya, seorang miskin. Jadi tetapi, sebab kategorinya berbeza. Oke, jawabannya ialah but. This ruler is long, that one is short. Satu panjang, satu pendek. Berlainan, berbeza. Jadi kita gunakan tetapi. Oke, batang ini panjang, batang itu pendek. Selena's hobbies are singing. Hobi Selena ialah menyanyi dan menari. Kita tidak boleh tulis tetapi menari, sebab hobi dia sama, bukan sama hobi, tetapi ia mempunyai kategori yang sama. Oke, menyanyi, menari, mengumpul stem, berenang, oke, semuanya hobi. Jadi kita gunakan N. Kim Seng, his family went to Kuala Lumpur by train. Jadi Kim Seng dan keluarganya, oke, semua serentak pergi, sama-sama pergi. Tidak ada orang yang tertinggal. Kalau ada orang yang tertinggal, sekumpulan pergi, sekumpulan tertinggal, ya, tetapi. Tapi ini semua pergi, maka kita gunakan N, dan. They went to the shopping mall, did not buy anything. Mereka pergi ke pusat beli belah, tidak membeli apa-apa. Mestilah, tetapi tak boleh cakap dan. Sebab apa? Mereka tidak membeli apa-apa. Secara logik,
secara rasional. Kalau kita pergi ke shopping mall, pasti kita membeli sesuatu sebab ia adalah pusat beli belah. Tapi apa pun tidak membeli, maka kita gunakan tetapi, but. Oke? Latihan yang kedua, exercise 2. Also because. All mempunyai dua erti. Nombor 1, atau. Do you want this or that? Atau. Erti all yang kedua ialah jikalau tidak. Artinya jikalau tidak, otherwise. Jadi all mempunyai dua erti. Nombor 1 artinya atau. Nombor 2 artinya jikalau tidak. Maksudnya kamu mesti buat ini. Jikalau tidak, ini akan berlaku. Jadi kita gunakan all. So, kamu mesti ingat bahawa all itu mempunyai dua maksud yang berlainan. So, artinya oleh itu. Oleh yang demikian. Because artinya kerana. Okay? Dinesh bought a new laptop. His old one is spoiled. Jadi Dinesh membeli laptop yang baru. Laptop yang lama sudah rosak. Jadi dia sudah membeli kita sebab. Apakah sebabnya Dinesh membeli laptop yang baru? Kerana yang lama itu sudah rosak. Jadi kerana, because. Is your t-shirt the blue one or the brown one? Yang mana? Yang biru atau yang berwarna coklat? Jadi pilihan di antara satu. Oh, atau. Okay? Biru atau warna coklat. Warna perang. The naughty boys make a lot of noise in class. So, their teacher punished them. So, oleh yang demikian. Oleh itu. So, adalah satu akibat. So, adalah kesan dari apa yang berlaku sebelum itu. Sebelum itu mereka sangat bising. Akibatnya mereka didenda. So, akibat itu kita gunakan so. Okay? Atau oleh yang demikian. Oleh itu. Perhatikan bahawa saya menulis koma di hadapan so. Perhatikan. You have not finished your work, so you cannot go out to play. Sama juga. Yang berlaku dahulu dan yang berlaku kemudian. Yang dahulu tidak habis kerja. Yang kemudian kesannya, akibatnya. So, oleh itu. Jadi kamu tidak habis kerja, oleh itu kamu tidak boleh keluar bermain. Perhatikan bahawa so di hadapan tidak ada koma. Tetapi di sini ada koma. So, apakah maksudnya sebenarnya? So, saya ingin memberitahu kalian. Pada zaman dahulu, maksudnya mungkin 20 tahun yang lalu, kita harus membubuk koma di hadapan so. Tapi sekarang kaedah baru. Kalau kita tidak membubuk koma, it is okay. Maksudnya diterima juga. Sebab itu saya buat satu yang ada koma, lagi satu tidak ada koma. Mungkin kamu pun sedang berfikir, kenapa itu ada koma, kenapa ini tidak ada koma. Jadi tidak ada kenapa, sebab satu itu ada koma masa dahulu. Tapi sekarang pun seperti saya, jikalau ayat saya sangat panjang, saya akan bubuk koma. Tapi kalau ayatnya tidak begitu panjang, maka saya tidak membubuk koma. Sama ada kita membubuk koma atau tidak ada masalah. Dua-dua pun betul. So, kamu ada koma, tidak ada koma, okey, tidak ada masalah. Jangan bimbang. Okey? Dan seperti biasa, saya tidak dapat menulis nombor 5 hingga ke 8 sebab tidak ada tempat. Tempat sini terhad. Jadi, jikalau kamu mempunyai buku ini, bolehlah keluarkan
dan pergi ke muka surat 30. Tetapi jikalau kamu tidak mempunyai buku, maka kamu dengar sahaja. Saya akan baca. Okey? Jadi ke muka surat 30 bab ke-14. Number 5. My aunt bought some eggs and flour because she wanted to bake a cake. Jadi ini senang. Kita tahu sebabnya. Dia membeli telur dan tepung gandum kerana dia ingin membuat kek. Baik, perkataan gandum, tepung gandum. Di sini Malaysia kita menyebut flour. Tetapi kalau di negara barat ataupun di tempat yang di mana bahasa Inggris adalah bahasa utama, bahasa pertama, kita akan mendengar mereka menyebut flour. Di sini kita sudah biasa menggunakan flour sebab bahasa Inggris di sini ialah bahasa kedua. Jadi kita pelajar-pelajar terutamanya kanak-kanak tidak begitu terdedah kepada bahasa Inggris. Maka kalau kita cakap flour untuk gandum, kanak-kanak mungkin akan berasa keliru. Mereka akan berasa bingung. Kenapa flour bukankah bunga? Kenapa bunga digunakan untuk membuat kuih, membuat kek ya? Begitu. Sebab itu kita semua cakap flour. Tidak salah, tidak salah. Okay? Right. Is Ronnie or Joshua attending the meeting tomorrow? Joshua atau Ronnie menghadiri mesyuarat. Jadi pilihan. Pilih di antara satu. Maka kita gunakan atau. Okay? The little boy could not carry the desk. So we help him. Di sini saya ada koma. Di sana tiada koma. Tidak mengapa. Tidak mengapa, jangan bimbang. Kedua-duanya boleh diterima kaedah penulisan ini. Okey? So di sini akibat oleh yang demikian ataupun oleh itu. Mengapa? Dia tidak dapat mengangkat meja, oleh itu kami membantunya. Oleh itu. Okey? So we help him. Marisa must tidy up her room or her mother will be angry. Syarat jikalau tidak. So ayatnya, Marisa mesti mengemaskan biliknya, jikalau tidak, ibu akan marah. Di sini, jikalau tidak. Jadi ini satu syarat. Dia mesti buat begini. Jikalau tidak, ini akan berlaku. Okay? So dia adalah akibat tetapi yang membawa erti. Jikalau tidak. Sebab dia belum buat lagi. Okey, dia belum buat lagi. Jikalau tidak sahaja, baru ini akan berlaku. Dia akan ibu dia akan berasa marah. Jadi di sini oleh kerana ia adalah syarat. Dia mesti buat ini, barulah ini berlaku. Maka kita gunakan O. Sebab O bererti jikalau tidak. Okey? Alright. Conjunctions dalam buku ini ada 4 latihan. Jadi latihan 3 dan 4 sangat panjang. Ada 17 soalan, tidak muat. Dan itu nombor 1 lah. Nombor 2, latihan ini bukan isi tempat-tempat kosong. Latihan ini, kedua-dua ini, kita harus menggabung 2 ayat menjadi 1. Sebab itu akan menggunakan banyak tempat. Dan tempat di sini terhad. Dan saya tidak mau panjangkan video saya. Kadang-kadang saya rasa cukup-cukup lah. Jangan terlalu panjang videonya. Supaya kita kita boleh meresap dengan
dengan lebih senang, lebih mudah untuk meresap daripada kita panjang 20 menit, 30 menit. Wah, kita perasa letih. Okey, baiklah. So setakat ini sahaja. Tunggulah video yang seterusnya di mana saya akan memuat naik video yang kedua, conjunctions. Latihan 3 dan 4, exercise 3 and 4. Baik, jikalau kamu ingin membeli kedua-dua buah buku ini atau satu di antaranya, sila WhatsApp kepada saya. WhatsApp kepada saya, ya. Dan jikalau kamu ingin belajar pertuturan dalam bahasa Inggris, contohnya kalau bahasa Melayu cakap begini, bahasa Inggris bagaimana cakap? Atau jikalau saya ditanya soalan ini, bagaimana saya menjawab? Okey, kamu boleh pergi ke TikTok saya. Kedua-dua akaun ini kepunyaan saya. Jadi suka hati yang mana pun boleh. Kamu boleh menonton. Okey? Dan sini adalah khusus baru untuk sesiapa sahaja yang ingin meningkatkan kemampuan atau tahap bahasa Inggris. Okey, kursus ini kursus baru akan dibuka selepas Hari Raya Aidilfitri tahun 2023. Selepas Hari Raya Puasa, Hari Raya Aidilfitri, selepas itu baru saya buka kelas. Jadi kamu boleh selamat berpuasa, lepas itu merayakan Hari Raya Aidilfitri dengan meriah sekali, gembira sekali. Lepas itu barulah belajar. Okey? Jikalau ingin menyertai kursus baru saya, silalah WhatsApp kepada saya juga. Okey? Baik, setakat ini sahaja sehingga kita berjumpa lagi.